Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan alat-alat yang mana kita boleh gunakan untuk mengesan bahan-bahan radioaktif, okey, ataupun sinaran radioaktif. Jadi kita ada beberapa yang cikgu akan cerita adalah 3. Okey, yang pertama adalah tiub Geiger-Müller, okey, tiub Geiger-Müller. Jadi tiub Geiger-Müller ni ataupun tiub GM, singkatan dia adalah tiub GM, dia boleh mengesan ke semua, okey, ke semua sinaran iaitu zarah alfa, zarah beta dan juga sinar gamma. Sinar gamma. Okey. Jadi dia boleh kesan ke semua ketiga-tiga kita punya sinaran radioaktif. Okey, jadi ini yang pertama untuk tiub Geiger-Müller. Okey, anda pun mungkin pernah gunakan dalam makmal ataupun mungkin sebahagian sekolah dia ada tiub ini. Okey, yang kedua adalah pembilang bunga api. Okey, pembilang bunga api ini dia hanya dapat mengesan zarah alfa sahaja. Okay, dia hanya dapat kesan zarah alfa saja. Maksudnya kalau kita ada sinaran beta dan juga sinaran gamma, zarah beta dan juga sinar gamma, kita tidak boleh untuk kesan sinaran radioaktif tersebut dengan menggunakan pembilang bunga api. Okay, sebab dia tidak mampu untuk kesan zarah beta dan juga sinar gamma. Okay, dan yang terakhir adalah kebuk awan. Okay, yang ini penting kerana biasa soalan akan tanya berkaitan dengan bentuk-bentuk yang terhasil daripada zarah alfa, beta dan juga gamma berdasarkan bentuk runut yang kita akan dapat dalam kita punya kebuk awan ini. Okey. Jadi ada untuk kebuk awan kita dapat kesan ketiga-tiga sinar radioaktif, okey, alfa, beta dan juga gamma, dan caranya adalah dengan bila ada zarah alfa ini dia masuk ke dalam, dia akan bertindak dengan gas-gas yang ada dalam kebuk awan ini, okey, dengan molekul-molekul dia. Jadi untuk setiap zarah ini, okey, untuk setiap sinaran radioaktif dia akan menghasilkan bentuk runut yang berbeza. Okey, bentuk runut. R-U-N-U-T. Okey, macam mana tu? Jadi untuk zarah alfa dia akan menghasilkan bentuk runut yang lurus. Dia akan dapat macam ni, lebih kurang macam ni lah. Lurus macam tu. Okey. Jadi dia akan dapat ciri-ciri bentuk runut dia adalah lurus. Kenapa? Kerana dia berjisim besar. Okey, kita kena ingat zarah alfa adalah kita punya helium. Okey, zarah helium yang mana dia adalah lebih berat berbanding dengan beta dan juga gamma. Okey, jadi sebab itu dia lurus. Okey, jadi apa lagi ciri-ciri dia? Lagi satu adalah dia padat. Maksudnya kita akan dapat banyak bentuk runut ini. Dia lurus dan juga dia padat. Okey. Padat kenapa? Kerana kuasa pengayonan tinggi. Kuasa pengayonan dia adalah tinggi. Okey. Tulis kat bawah. Tinggi. Jadi, kalau kita tengok untuk kebuk awan ini, ciri-ciri sinaran radioaktif yang kita perlu ketahui adalah dia punya bentuk dia sama ada lurus ke ataupun macam mana, dan juga kepadatan dia, yang mana kedua-dua ini bergantung kepada yang pertama jisim dan juga yang kedua kuasa pengayonan. Ini untuk zarah alfa. Macam mana pula dengan zarah beta? Okey, jadi zarah beta ini dia tidak lurus macam zarah alfa. Kenapa? Kerana dia punya jisim lebih kecil. Jadi kalau kita lukiskan, bentuk runut dia lebih kurang macam ni lah. Okey, lebih kurang macam ni, macam Maggi sikit kan? Okey. Macam Maggi sikit. Jadi, ciri-ciri dia adalah bentuk runut dia, ciri-ciri dia tidak lurus. Tidak lurus. Kenapa? Kerana jisim dia kecil. Okey, senang saja. Jisim dia kecil. Okey, dan lagi satu berkenaan dengan kepadatan, dia adalah kurang padat. Okey, kurang padat. Kenapa? Kerana dia punya kuasa pengayonan dia lebih rendah. Okey, kuasa pengayonan lebih rendah. Mudah saja soalan ni. Okey, mudahnya fizik kan? Okey, dan yang terakhir adalah sinar gamma. Okey, sinar gamma ni macam mana dia punya bentuk dia? Jadi kalau kita tengok yang ini bentuk dia lurus dan juga dia adalah panjang. Sama juga macam beta Tapi untuk sinar gamma dia paling pendek dan dia sangat sedikit sahaja yang kita dapat. Okey, dia tidak padat. Jadi ini dia pendek dan juga berselerak. Okey. Jadi dia tidak ada kaitan dengan lurus ke tidak lurus kerana sinar gamma dia tidak ada jisim. Dia adalah sinaran elektromagnet yang tidak mempunyai jisim. Okey. Jadi dia pendek dan juga berselerak. Kenapa? Kerana kuasa pengayonan dia sangat rendah. Okey, sangat rendah.
Maka bila kuasa pengayunan sangat rendah, apa yang berlaku adalah dia sangat-sangatlah tidak padat. Okey, jadi dia berselerak dalam kebuk awan tersebut. Jadi kalau kita tengok berkenaan dengan alat-alat pengesan radioaktif, kita perlu tahu yang pertama tiub GM, yang kedua adalah pembilang bunga api yang mana ia hanya dapat kesan zarah alfa saja dan kebuk awan. Okey, kita perlu ingat yang boleh kesan satu zarah saja adalah pembilang bunga api. Yang lain boleh dapat kesan kesemua. Okey, untuk kebuk awan pula kita kena ingat dia punya bentuk runut. Ini penting ya, bentuk runut ini pastikan anda faham dan anda tahu kenapa bentuk dia seperti yang kita lihat ini. Okey, jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share kepada rakan-rakan. Kalau tidak faham, boleh tuliskan pada komen di bawah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.